Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Datuk Yang Ketua, Tan Sri Yang Ketua dan ahli-ahli Dewan yang dihormati. Secara prinsipnya, pihak pembangkang Parlimen ini saya ingin mempertegaskan bahawa kita tidak menolak perdagangan dengan mana-mana. Saya kata perdagangan, bukannya tidak belum habis. Sabar, tolong. Saya kata tidak menolak perdagangan dengan mana-mana negara sekalipun, melainkan dengan Israel. Malah kami menyokong negara harus melebarkan jaringan perdagangan ke seluruh pelosok dunia dalam konteks globalisasi dan pasaran terbuka. Namun, kita tidak dapat menerima sebarang bentuk pemerasan, kerakusan, ketamakan, penindasan dan kezaliman oleh mana-mana pihak dan negara, dan sama ada dalam persoalan perdagangan baik domestik maupun antarabangsa, dan juga perihal berkaitan soal pengurusan dana awam, urus tadbir, pengadilan hukum dan pengagihan kekayaan ekonomi negara dan bumi. Allah berfirman, maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebaikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan bagi melakukan dosa maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat kedua. Terima kasih Yang Ketua. Agar pertanyaan ini direkam buat persaksian rakyat dan sejarah, maka saya ada ajukan pertanyaan asas seperti berikut. Pertama, adakah mesyuarat khas ini yang tajuknya tidak ada perkataan khusus ratifikasi bermaksud, adakah usul ni yang dibahas dan kemudian diundi akan mengikat cabang eksekutif, atau ia hanya sekadar mendengar dan mengambil pandangan Dewan ini saja, yakni usul kalau ditolak kerajaan tetap akan menandatanganinya. Ini adalah satu yang dikatakan baguslah ya, Parlimen kita diberikan peluang untuk membahas, tapi adakah deal itu is a done deal, dan ini hanyalah untuk kita berbahas untuk menyedapkan hati. Jadi agar pertanyaan ini dirakam buat persaksian. Walau dalam para ketiga aturan urusan masyarakat dan usul ada menyebut ratifikasi menyokong keputusan kerajaan bagi Malaysia untuk menjadi sebahagian anggota negara TPPA dengan menandatangani dan meratifikasi TPPA. Tetapi ia adalah ratifikasi melalui menandatangani perjanjian, bukan ratifikasi melalui Parlimen. Apakah itu tanda-tanda? Apakah itu lepas itu baru nak ratifikasi? Oleh itu mungkinkah lebih baik tajuk usul mesyuarat khas berbunyi usul meratifikasikan bagi Malaysia menyertai perjanjian Trans-Pasifik. Hak meratifikasikan satu perjanjian antarabangsa yang sebelum ini tidak pernah diberikan kepada Parlimen adalah satu perkara yang boleh kita terus pindah dan tambahkan kepada perlembagaan persekutuan agar kaedah dan hak ini kekal dalam sistem demokrasi kita. Atau ini adalah saja hanya satu usaha sementara khusus untuk perjanjian ini. Hasil kedua, kandungan dan syarat-syarat perjanjian ini sudah pun ditentukan dan dipersetujui oleh cabang eksekutif tanpa rujukan dan pelibatan Dewan sebelum ini. TPPA adalah perjanjian yang sudah diukir, carved in stone, ataupun tidak boleh diubah. Ini adalah satu perjanjian fait accompli. Apakah Dewan hanya perlu membahas usul tanpa ketetapan hak ratifikasi, maka rakyat boleh menjangka ia tetap akan ditandatangani walaupun jika Dewan menolak usul ini pada besok hari, pada Februari 2016 nanti. Oleh itu, perbahasan hanyalah untuk menerima atau menolak usul dan tidak melibatkan cadangan-cadangan atau kajian yang lebih terperinci, isi kandungan yang lebih 30 bab.
6,880 lampiran yang hanya diberikan kepada kami pada 5 November. Dan 2,5 bulan yang lalu, laporan cost benefit pula dengan izin hanya diserahkan setelah walaupun telah dijanjikan selama 2 tahun, hanya pada 3 Disember yang lalu. Lebih kurang 1,5 bulan yang lalu. Dan siapa tidak memerlukan kamus ataupun terjemahan perjanjian dalam bahasa Malaysia? Untuk makluman Dewan ini, permohonan agar ia diterjemah terlebih dahulu dalam bahasa kebangsaan masih belum diputuskan. Walhal, kita sudah diminta membahaskan usul ini. Perjanjian ini telah diterjemah dalam bahasa Perancis dan Sepanyol, tapi tidak dalam bahasa ibunda. Belum lagi ditandatangani, bahasa kebangsaan kita sudah dijajah dan perjanjian ini sudah bising dijajah di seluruh pelosok negara. Kenapa TPPA begitu pantas hendak ditandatangani dan dilaksanakan, walhal perjanjian Malaysia 63 mengambil masa lebih 50 tahun baru nak bincang tajuk-tajuk pelaksanaan sekarang sebelum Pilihan Negeri Sarawak? Mana silap tata caranya dan mana silap matanya dalam dua pendekatan berbeza antara dua perjanjian ini? Tansri Yang Di-Pertua. Oleh demikian, saya mengajak Ketua Whip BN mengeluarkan arahan bahawa wakil-wakil rakyat BN dibenarkan mengundi mengikut suara hati nurani, conscience, dan undi dibuat secara rahsia. Jika perjanjian TPPA dirunding secara rahsia selama ini, dan sudah tentu undi usul ini boleh juga dibuat secara rahsia. Boleh kan? Tak saya betul. Apakah hujah untuk menolak usul ini? Perjanjian ini sebenarnya bukan perjanjian antara dua buah negara berdaulat yang sepatutnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tetapi adalah perjanjian membuat kita melutut, menunduk menyerah bunga emas nanti kepada golongan pemodal syarikat gergasi multinasional ataupun MNC, Multinational Corporation, yang menjadi kuasa sebenar di sebalik kuasa asing. Adakah kita kabur sejarah dengan peranan syarikat India Timur, East India Company, sebuah MNC beratus tahun lalu? Perjanjian ini sepatutnya lebih jelas, tepat tajuknya. Kenapa di benua Asia yang pernah merasa dijajah ini, ia tidak diberi tajuk samar silap mata kesaksamaan, iaitu Trans-Pacific Partnership Agreement? Manakala di benua Eropah yang juga pernah merasa penjajahan diberikan tajuk Transatlantic Trade and Investment Partnership, seperti antara dua darjat nampaknya. Apa salahnya kalau kita minta, kalau negara lebih maju yang tanda tangani dulu, baru kita ikut, walaupun dikatakan kalau itu pun menguntungkan. Hanya 6 daripada 30 bab perjanjian TPPA bersangkut dengan perdagangan, itu trade, dan selebihnya berkaitan dengan hak dan perlindungan pelabur, investor rights and protection dengan izin. Dan bab-bab bukan perdagangan itu, saya mengatakan tajuk perjanjian samar TPPA berbeza untuk benua Eropah, ya. Perkataan ISDS, Investor State Dispute Settlement, bila ada perselisihan faham antara pelabur asing MNC, akan boleh menyaman kerajaan kita. Jika kerajaan salah langgar akad perjanjian, memang patut diadili, tetapi kita perlu melepaskan hak negara berdaulat untuk menentukan penggunaan sistem perundangan di tangan kita, yang akan diswastakan kepada satu tribunal persendirian, private tribunal, Tan Sri. Ini ibarat pengadil bola sepak dari pihak mereka menggunakan peraturan mereka, malah mungkin akan mengubah tiang gol ikut sesuka hati mereka satu hari. Dan mengikut pengalaman negara-negara yang ada FTA, perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Syarikat seperti Bolivia dan Ecuador, nyata ASDS memihak kepada MNC gergasi, giant multinational corporations. Malah perdebatan kuasa MNC mengatasi kepentingan kedaulatan negara di Amerika Syarikat
dan negara-negara maju di Eropah tentang percukaian, pelindungan monopoli serta oligopoli masih hangat. Tuan yang betul, sudahlah 26 lebih undang-undang kita perlu diseragamkan supaya selaras dengan penswastaan TPP ini. Hak harta intellectual property pula diberikan tambahan lebih masa, lebih syarat seperti untuk kegunaan baru IP yang asal dan bermacam lagi yang akan dihuraikan wakil-wakil rakyat yang lain. Macam GST juga, ya, menterinya ada, ya. Harga barang akan turun dengan GST. Waduh. Macam GST. Tak yang betul, minta maaf lah, saya nak beli tasbih pun ada GST. Ya. Tetapi apakah ini TPPA ni lagu sama dinendangkan, harga ubat tidak akan naik pula. Pada yang tak sakit tak apalah, yang sakit sekali lagi kita sudah di GST kan. Jangan pula kita menghulu leher untuk di TPPA kan. Kalau itu alasan kenapa kita kena seragamkan undang-undang agar selaras dengan TPPA boleh diterima oleh BN, maka sepatutnya jika pernah dijanjikan rakyat didahulukan, kita wajib seragamkan semua undang-undang kita dan amalan demokrasi tulen selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963 dengan alasan sama dengan kadar lagi segera daripada kepantasan seperti kilat usul TPPA. Itu yang betul. Oleh yang demikian, jika kita menyokong usul ini, kita menyokong kedaulatan negara diswastakan kepada golongan MNC yang bertopengkan negara mereka untuk perjanjian TPPA. Lembu gula susu, MNC yang merasa rakyat sudah jelas dan sudah tahu apa keburukan dan akibat kepengswastaan ini. Ini adalah Trans-Pacific Privatization Agreement. Nampaknya keduanya adalah manfaat ekonomi lebih guruh daripada kilat. Tidak kira jika jumlah manfaat pelaburan dan perdagangan dalam masa 10 tahun adalah 100 bilion US ataupun 300 bilion US atau apa saja model ekonomi mana yang digunakan untuk membuat analisa apapun, itu adalah harga yang terlalu mahal untuk kedaulatan negara. Malah apa yang perlu disebut adalah setinggi gunung pun manfaat, siapa yang akan dapat merasanya? Rakyat? Kroni? Siapa? Hujah baru bahawa TPPA yang piawaiannya cukup tinggi bertaraf dunia akan memaksa kita seragamkan undang-undang, membuka persaingan yang menguntungkan kita, memelihara serta meningkatkan hak pekerja, memelihara alam sekitar. Boksit Kuantan pun tak ditangani lagi. Tak buat lagi. Mencegah rasuah. Jawab 2.6 bilion belum lagi kan? Mencegah rasuah dan lain-lain lagi adalah semata-mata untuk TPPA memberi jaminan, memperluaskan perdagangan dan menarik pelaburan asing masuk. Kita guna-gunakan dengan seruan, dengan izin. Malaysia needs to be more aggressive in attracting foreign direct investment this year owing to the difficult global economic scenario. Termasuk kenyataan YB Jili, ya, Menteri, bahawa pelaburan kita di luar negara berapa kali saya dengar 600 bilion berbanding dengan 500 bilion pelabur asing masuk ke dalam negara, ya. Dan ini adalah dilihat sebagai satu petanda kita mampu tingkatkan lagi FDI. Gagal menjelaskan bahawa semua ini adalah juga andaian yang seperti perancangan ekonomi bergantung kepada faktor ekonomi global yang kita juga gagal mengambil kira hasilnya. Kemudian setelah kita guna-gunakan, kita boleh diugut dengan izin. Malaysians without TPPA, we will not attain the status of a high income nation. Takkanlah kita nak tunggu TPPA baru nak meningkatkan keupayaan kita menjadi negara yang berpendapatan tinggi, high income nation, menjadi negara yang berdaya saing, competitive nation, dan negara agresif menarik pelabur asing, foreign investment favored nation, dengan merubah dasar-dasar serta undang-undang kita hanya untuk menjadi jaminan
dan menarik pelabur asing datang ke negara kita. We have to do it for ourselves as well, for our people, dengan izin. Ada pertubuhan perniagaan dan persatuan-persatuan masyarakat yang merasa bersedia mengorbankan 30% IKS atau SME beserta beratus ribu pekerjaan untuk meningkatkan daya saing antara bangsa kita. Mungkin kerana anak-anak mereka tidak akan dibuang kerja, mereka bolehlah senang saja berkata begitu. Ada yang menunggu TPPA memaksa agenda Bumi-Putra diubah. Di sini kita harus jujur, bukan agenda Bumi-Putra tetapi UMNO Putra yang terancam. Sebaliknya, UMNO pula mencanangkan kita satu-satunya antara 11 negara berjaya melindungi agenda Bumi-Putra dengan pengecualian atau carve out berapa aras nilai projek-projek untuk UMNO Putra. Bukan Bumi-Putra, tetapi adalah tarikh luput bukan kekal selagi bintang, bulan dan matahari ada. Tanpa menunggu TPPA, kita sudah boleh reformasikan ekonomi dan politik negara seperti yang sudah saya huraikan dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-11 dan perbahasan bajet 2016 pun dia terpotong dah kan. Lalu dia mula ini dengan gagasan agenda ekonomi Malaysia atau MEA. Jika ada pendidikan berkualiti tinggi, penyelidikan dan pembangunan bertumpu kepada kekuatan bidang industri sedia ada, termasuk mengubah satu akta pelesenan dan paten khazanah biodiversity kita untuk dikomersialkan, meningkatkan otomosi IKS, meningkatkan hak pekerja, memelihara alam sekitar dan memberi peluang perniagaan terus tanpa monopoli, ramai rakyat semua bangsa dapat bergaji tinggi dan menjadi usahawan berjaya tanpa kita menunggu TPPA. Jika ada penambahbaikan perjalanan parlimen, memperkukuhkan kebebasan badan kehakiman, mengadakan pilihan raya bebas, media bebas, mencegah rasuah dan memansuhkan undang-undang drakonian, pendek kata, memperluaskan ruang demokrasi yang akan menyuburkan tanah air untuk bersaing. Ini bukan saja memperlihatkan ramai rakyat yang merantau yang berkelayakan tinggi dan memiliki modal yang besar untuk pulang, tetapi akan meyakinkan lebih tinggi lagi jaminan pada pelabur asing tanpa ragu-ragu lagi. Banyak yang orang kita yang seperti yang dikatakan oleh menteri melabur di luar negeri. Apa salahnya kalau suasana betul baik, dia akan pulang tanpa mengharapkan FDI, pelabur-pelabur asing? Apakah pemodal asing disusukan? Anak bangsa sendiri mati kelaparan di rumah. Akan menjadi slogan untuk menyeru usul ini diterima begitu saja. Tahu saya yang betul. Isunya lagi, perjanjian TPPA ini akan mencemarkan tradisi dan menggugat reputasi kita sebagai negara berkecuali, sebagai legacy ayahanda bapa kepada Perdana Menteri, mendukung pendekatan multilateralisme dan bukan plurilateralisme seperti TPPA. Kita mesti ingat bagaimana Perdana Menteri pertama telah membawa kita bergabung dalam pergerakan negara-negara berkecuali non-aligned movement, NAM, dan menerajui pergerakan antarabangsa menentang apartheid Afrika Selatan. Perdana Menteri kedua membuka jalan diplomasi dengan negara komunis China ketika negara-negara lain menjauhkan diri dan mendukung ASEAN dengan ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, semenjak 1971 untuk menjaga Asia Tenggara bebas dari segala bentuk campur tangan dari kawasan luar dan meluaskan lagi bidang kerjasama. Hanya pendekatan multilateralisme akan memelihara kepentingan kita bersama. Kita negara tidaklah besar sangat, kecil. Dan apa yang telah berlaku masa zaman dulu, it worked.
Kenapa nak kita buatkan satu ni perjanjian kita untuk kita nampak macam menyebelahi. Dan kita tidak mahu pivot to Asia yang nampaknya menjadi pivot to trade and investment, not democracy. Bertukar menjadi pivot to security. Bila kita dipaksa membenarkan kemungkinan pengkalan tentera dibina di tanah air kita. Tan Sri Yang Di-Pertua, akhir sekali, rakyat sudah tahu sejarah dan faham erti akibat durjana perjanjian yang indah dari kabar. Kerana satu perjanjian Pangkor 1874, Tan Sri, telah membuka pintu kepada penjajahan. Perjanjian Pangkor macam TPPA kah akan membenarkan kuasa asing tentukan perundangan seperti ISDS dan hanya tinggalkan urusan agama dan adat bersam kita pada kita saja. Janganlah pula perjanjian TPPA membuka luas pintu serta terbinanya pengkalan tentera asing di bumi tercinta kerana konon mahu melindungi TPPA. Jangan kita terjerat dengan bentuk penjajahan baru akibat penswastaan negara, walaupun Perdana Menteri keluarkan kenyataan ini, saya nak tegaskan, jangan kita terjerat dengan bentuk penjajahan baru akibat penswastaan negara kepada multinational corporation barat, seperti mana East India Company, syarikat India Timur menjadi alat menjajah kita dulu. Justru adalah baik jika satu referendum untuk semua rakyat diadakan agar sejarah perjanjian Pangkor dan Malayan Union tidak berulang. Bayangkan rupa wajah sejarah negara sekarang jika ketika itu rakyat membuat referendum ke atas perjanjian kuasa asing could have changed history dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua. Lagipun saya yakin pihak kerajaan bersetuju untuk referendum diadakan kerana BN kata TPPA akan menguntungkan dan BN telah berjaya dengan pengecualian carve-out agenda Bumi Putra yang sebenar, hanya mengekalkan habuan pada golongan yang sama dan tidak terasa beban GST dan kehilangan pekerjaan. Mungkin Menteri sajalah tak rasa, yang lain itu rasa. The roof of TPPA mesti dihalang dari difilmkan di negara kita. Tan Sri Yang Di-Pertua, oleh demikian saya mengajak ahli-ahli Dewan bersama semua kita menolak usul bagi mengeret Malaysia dalam jebak perjanjian perkongsian Trans-Pasifik ini yang lebih mementingkan pelabuhan asing yang beratus